semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu yang bertajuk Berkemas Sambil Bersenam. Pada hari ini juga kita akan belajar topik tata bahasa iaitu kata sendi nama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat pertama, menyatakan maksud kata sendi nama dengan betul. Kedua, menyenaraikan 5 contoh kata sendi nama serta penggunaannya dengan betul. Ketiga, murid dapat membina 2 ayat daripada kata sendi nama dengan betul. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan fasa nama dengan kata-kata atau fasa-fasa yang lain. Kata sendi nama memerlukan fasa nama untuk membentuk fasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat. Berikut merupakan contoh-contoh kata sendi nama. Antaranya ialah di, dari, daripada, ke, kepada dan pada. Baiklah murid, jadi pada hari ini kita akan melihat beberapa kata sendi nama yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu muka surat 58 serta penggunaannya. Antara contoh kata sendi nama yang terdapat di dalam buku teks ialah di, dari, daripada, ke, kepada dan pada. Kata sendi nama yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama ialah di. Di digunakan bagi menunjukkan tempat. Contoh ayat, burung itu hinggap di dahan pokok. Semua murid tahun 2 sedang berkumpul di dewan. Jika kita teliti gambar yang pertama di dalam muka surat 58 menunjukkan Hana berada di dalam biliknya. Jadi, contoh ayat yang dapat dibina daripada perkataan kata sendi nama di ialah Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja. Kata sendi nama yang lain ialah dari. Dari digunakan bagi menyatakan tempat dan arah yang dituju. Contoh ayat, ayah baru pulang dari kerja. Selain itu, dari juga digunakan bagi menyatakan masa dan waktu. Contoh ayat, kakak menunggu adik dari tadi. Penggunaan dari di dalam buku teks muka surat 58 dapat dilihat menerusi gambar Hana sedang mengambil sesuatu dari laci meja. Contoh ayat yang dibina ialah Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Kata sendi nama yang seterusnya ialah daripada. Daripada digunakan bagi menunjukkan asal kejadian atau punca. Contoh ayat, kerusi itu dibuat daripada kayu jati. Kayu jati merupakan asal kejadian bagi kerusi. Selain itu, daripada juga digunakan bagi menunjukkan perbandingan. Contoh ayat, abang lebih tinggi daripada adik. Selain itu, bagi menunjukkan punca, contoh ayat penggunaan daripada ialah Farah menerima sepucuk surat daripada kekasih hatinya. Seterusnya kita lihat di dalam gambar muka surat 58. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Penggunaan daripada di dalam ayat ini digunakan bagi menunjukkan perbandingan antara alat tulis di atas meja dan juga alat tulis dalam laci. Kata sendi nama yang seterusnya ialah ke. Ke digunakan bagi menunjukkan masa dan waktu. Ke juga digunakan bagi menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Contoh ayat, kami akan pergi ke masjid malam nanti. Di dalam buku teks muka surat 58, kita dapat lihat Hana sedang meletakkan sesuatu di bawah meja. Jadi, contoh ayat yang boleh digunakan ialah Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam tong sampah.
Kata sendi nama yang seterusnya ialah kepada. Kepada digunakan bagi menunjukkan arah, tempat atau orang yang dituju. Contoh ayat, surat jemputan itu ditujukan kepada semua guru. Di dalam buku teks muka surat 58, kita dapat melihat gambar Hana dan ibunya. Contoh penggunaan kata sendi nama ke dan kepada ialah Ibu Hana pergi ke bilik Hana. Beliau memberikan kain lap kepada Hana. Kata sendi nama yang seterusnya ialah pada. Penggunaan pada digunakan bagi menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Contoh ayat, hiasan itu digantung pada dinding. Selain itu, penggunaan pada juga digunakan bagi menunjukkan keterangan waktu. Contoh ayat, hujan turun dengan lebatnya pada petang semalam. Di dalam buku teks muka surat 58, contoh ayat yang boleh dibina ialah Hana mengelap habuk pada meja dengan menggunakan kain lap. Kata sendi nama yang seterusnya ialah di, yang digunakan bagi menunjukkan tempat. Kita telah mempelajari kata sendi nama di sebentar tadi. Di dalam gambar buku surat 58, contoh ayat yang boleh dibina ialah Hana menyusun buku-buku di atas meja. Baiklah murid-murid, jika tadi kita telah melihat beberapa contoh kata sendi nama serta penggunaannya di dalam ayat, sekarang kita akan buat latihan bagi menguji kefahaman murid tentang penggunaan kata sendi nama. Soalan pertama, pasar raya itu akan dibuka tempat kosong hari Sabtu. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Di, B. Dari, C. Pada, D. Ke. Cuba murid lihat dan ingat kembali apa penggunaan kata sendi nama ini dalam ayat. Jawapan yang paling sesuai bagi soalan ini ialah pasar raya itu akan dibuka pada hari Sabtu. Soalan kedua, Cikgu Nadia menerima hadiah tempat kosong Farzana. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Daripada, B. Dari, C. Ke, D. Kepada. Jawapan yang paling sesuai bagi soalan ini ialah Cikgu Nadia menerima hadiah daripada Farzana. Kerana penggunaan daripada menunjukkan punca, iaitu Farzana merupakan punca. Cikgu Nadia menerima hadiah. Seterusnya, ketiga, sambutan hari jadi itu diadakan tempat kosong hotel. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Ke, B. Dari, C. Pada, D. Jawapan yang paling tepat bagi soalan ini ialah sambutan hari jadi itu diadakan di hotel. Kerana D menunjukkan tempat, iaitu di hotel. Soalan keempat, Puan Zara pergi tempat kosong pasar menaiki kereta. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Kepada, B. Ke, C. Dari, D. Jawapan yang paling tepat bagi soalan ini ialah Puan Zara pergi ke pasar menaiki kereta. Kelima, nasi lemak yang terhidang di atas meja itu dimasak tempat kosong nenek. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Kepada, B. Oleh, C. Terhadap, D. Ke. Jawapan yang paling tepat bagi soalan ini ialah nasi lemak yang terhidang di atas meja itu dimasak oleh nenek. Keenam, Puan Halimah baru pulang tempat kosong pejabat.
Pilihan jawapan yang beri bagi soalan ini ialah A. Daripada, B. Dari, C. Kepada, D. Pada. Jawapan yang paling tepat bagi soalan ini ialah Puan Halimah baru pulang dari pejabat. Jumpa lagi semua. Bye!